الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام ولمصنف شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung muzakarah kita di dalam kitab Mastika Hadis yang dikarang dan diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jadi insya-Allah kita akan sambung muzakarah kita pada muka surat 1. Baik. Dalil Al-Quran, dalil akal. Baik, saya 130. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dalil akal yang membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam akidah ni kita kata diguna pakai beberapa dalil untuk kita mengisbatkan perkara akidah. Diguna pakai dalil Al-Quran, dalil hadis, kemudian dalil akal, dan juga kita kata ijma' para ulama. Itu dalil-dalil di dalam akidah. Dalil-dalil di dalam akidah. Dan kita kata dalil dalam akidah ni yang menjadi kewajipan bagi orang awam, bagi masyarakat awam, adalah mengetahui akidah dengan dalil yang ijmali. Apa makna dalil ijmali? Iaitu dalil ringkas. Dalil ringkas. Maka dalil ringkas itu yang kita kata memudahkan untuk masyarakat awam memahami akidah dan juga ma'rifah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang awam dikatakan wajib mereka ini mengetahui dalil akidah dengan menggunakan pakai dalil akal. Dengan menggunakan pakai apa? Dalil akal. Maka itu disebut sebagai dalil yang ringkas. Disebut sebagai dalil yang ringkas. Supaya apa? Supaya seorang itu disebut sebagai orang yang ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Ma'rifah ni apa?
Ma'rifah ni kita kata kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'rifah ni pula dia ada dua. Ma'rifah ni pula dia ada dua. Satu ma'rifah yang ammah, iaitu ma'rifah yang umum. Yang ni wajib bagi semua daripada mukallaf. Pada mukallaf ni kita dah bahas sebelum ni, disebut seorang itu mukallaf ialah dia mesti berakal, kemudian baligh, kemudian salamatul hawas, iaitu tidak buta tidak buka. Dan sebahagian daripada pendapat ulama mengatakan balaghat alaihi da'watur rasul, sampai kepadanya dakwah. Maka hari ini kita semua ni dipanggil sebagai mukallaf kerana kita ni berakal, baligh, tak buta tak buka. Kemudian kita ni sampai dakwah, maknanya kita ni kenal Islam melalui sama ada keturunan ataupun daripada pendakwah-pendakwah. Kita ni mukallaf. Bila mukallaf, maka dia wajib mengenal Allah Ta'ala. Bila dia mukallaf, maka dia wajib kenal Allah. Kalau dia bukan mukallaf, dia tak berakal, gila, macam mana nak kita kenal? Macam mana nak ada kewajipan pada dia? Bahkan solat pun tak wajib, di sudut fiqah pun tak wajib. Tapi di mana? Di Pondok Darul Atik, almarhum Tuan Guru Ghazali Hasbullah kan. Sekarang ni ustaz apa tu anak, orang panggil Ustaz Rosyamno, Ustaz Nizam ke apa kan, Ahmad Nizam kan, Ustaz Ahmad Nizam. Jadi di pondok Tuan Guru Ghazali Hasbullah tu kan ada dulunya masuk orang-orang yang kita kata apa, yang mungkin tak berakal, yang secara mudah kita panggil gila lah, tapi diajar oleh almarhum Tuan Guru tu untuk zikir kan. Jadi orang tak berakal pun zikir, orang gila pun zikir. Tapi orang yang tak gila ni tak zikir lah, bahaya juga ni kan. Tapi kita ni semua subhanallah, Negeri Sembilan ni ahli zikir belaka. Dia golongan-golongan yang membida'ahkan zikir inilah kita kata lebih teruk pada orang gila. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sebab orang gila pun zikir. Orang gila pun zikir. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, maknanya apa? Seorang yang dikatakan mukallaf ni mesti dia mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala itu dipanggil ma'rifah yang umum. Ma'rifah yang umum, iaitu kenal Allah Ta'ala tu dengan kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ma'rifah ammah, umum. Secara mudahnya dengan kita mengaji ilmu tauhid sifat 20 lah. Secara mudah gitulah nak faham. Satu lagi dipanggil sebagai ma'rifah yang khassah, ma'rifah yang khusus. Ma'rifah yang khusus ni, ini anugerah Allah Ta'ala. Ini anugerah Allah Ta'ala kepada para walinya, ya. Mari kenal Allah Ta'ala itu dengan zauq dan wijdan, dengan kita kata musyahadahnya, dengan ahwal-ahwalnya yang tertentu, hal keadaan yang tertentu, pada maqam-maqamnya yang tertentu. Dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan penuh kerinduan dan sebagainya. Itu yang kita kata ma'rifah yang khassah. Ini ma'rifah yang khas. Ini anugerah Allah Ta'ala. Ini anugerah Allah Ta'ala. Dia bukan dengan kita kata apa, dapat ma'rifah khassah ni dengan cara kita belajar untuk dapat ma'rifah khassah, bukan.
Tapi nak sampai kepada makrifah khassah tu memanglah kena belajar fiqh, tauhid, tasawuf tu semua kena kemas. Cuma untuk sampai kepada makrifah khassah ini bukan semua orang, melainkan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang wajibnya makrifah yang umum lah, iaitu kenal Allah dengan sifat 20 tu yang wajib, fardu ain. Yang wajib pada kita. Baik. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala ni makrifah yang ammah ni, para ulama kata macam mana nak dikatakan seorang itu dia dikatakan mengenal Allah. Tu. Dia ada dia punya kita kata syarat dia pula. Untuk dikatakan seorang tu mengenal Allah Taala. Kata para ulama, yang pertama sekali mestilah jazam. Apa makna jazam? 100% yakin kepada Allah Ta'ala. Ini syarat yang pertama. 100% yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada rukun iman itulah 100% dia yakin. Maknanya kalau ada syak, kita kata dalam hati dia ada keraguan, Allah ni Tuhan ke bukan ya? Maka dikatakan dia ni bukan ma'rifah, maknanya tak kenal Allah Ta'ala, yang boleh bawa kepada kekufuran, terbatalnya iman seorang. Maka dalam bab akidah ni mesti yakin 100%. Dalam bab fiqh ni dhan dah tak apa dah. Sangkaan kuat pun dah tak apa dalam bab fiqh ni. Kalau kita mengaji dalam bab fiqh, dalam bab najis ke dalam bab apa sekalipun, dia dengan bab sangkaan ni dah memadai. Tapi dalam bab tauhid itu tak memadai dengan sangka. Dia sangka Allah Ta'ala ni Tuhan tu dalam 80% lah, 20% lagi rasa macam tak lah. Maka di situ tidak sah iman dia, tak sah iman, terbatal iman dia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua mutabiqul lil waqi', iaitu apa dia? Dengan kefahaman yang sebenar. Tu. Dengan syarat yang kedua apa dia? Dengan kefahaman yang sebenar. Kenapa? Kita kata kalau satu orang tu dia 100% yakin, tapi rupa-rupanya fahaman salah. Dia anggap Allah Ta'ala ni ada anak. Sudah. Maka tak dipanggil ma'rifah. Tak dipanggil ma'rifah, tak dipanggil dia ni kenal Allah Ta'ala. Bahkan terbatallah iman, berlaku syirik. Dia kata ada Tuhan lain selain Allah. Dia kata dia kenal Allah Ta'ala, dia yakin Allah Ta'ala 100% itu sebagai Tuhan. Dalam masa yang sama kefahaman yang salah, iaitu dia kata ada juga Tuhan yang kedua. Sudah. Contohlah maka itu dikatakan sebagai ma'rifah. Ataupun mungkin tersalah faham dia tentang Tuhan. Dia kata Tuhan ni macam makhluk ke, Tuhan ni bertempat ke, bertangan, berkaki, bermata ke, ada hidung ke, mulut ke dan sebagainya. Tuhan ni ada arahnya, ada jisim, ada anggota badan dan sebagainya. Maka ini juga tak disebut ma'rifah, kerana fahamannya salah. Boleh jadi sama ada dia dua je. Sama ada boleh jadi sesat ataupun kafir, dia antara dua. Dia perbahasan panjang lah pula. Dia sesat dengan kafir ni tak sama dengan kita sama kan. Baik, jadi sesat ni secara mudahnya kita kata dia tetap ahlul qiblah, tetap Islam lah secara umumnya gitu. Cuma dia di kalangan mereka yang akan dimasukkan ke dalam neraka dulu, kemudian baru masuk ke dalam syurga. Ini golongan sesat. Bagaimana Nabi SAW sabdakan, akan berpecah umatku, sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum fin nar illa wahidah.
Akan berpecah umatku kepada 73 golongan, 72 golongan masuk neraka, satu masuk syurga. Nabi gelar tu sebagai umatku. Maka itu dengan maksud umatku tu dipanggil sebagai ummatul ijabah atau ummatul istijabah. Ummatul ijabah, iaitu umat yang dikatakan mereka ini digelar sebagai umat Nabi SAW nanti di hari akhirat kerana mereka ni masih lagi Islam. Tapi orang kafir tak digelar sebagai umat Nabi dah. Cuma mereka ni dalam pengkelasan ummatul da'wah, tapi itu perbahasan panjang lah. Cuma tak disebut sebagai umat, tak dipanggil sebagai umat nanti. Walaupun mereka ni hidup setelah daripada hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk di dalam lingkungan umat Nabi, tapi mereka ini tidaklah dikatakan termasuk dalam 72 golongan kalau golongan kafir lah. Kerana mereka ni kekal dalam neraka. Baik. Kerana tu dalam 72 golongan tu dia tak adalah Kristian ke, dia tak ada. Buddha ke apa tak ada dalam tu. Sebab yang Kristian, Buddha itu semua dah masuk dalam kafir dah. Dia tak masuk dalam bab sesat ni. Orang sesat ni 72 golongan. Baik. Jadi kalau dia salah faham, maknanya kefahaman dia tu salah, dipanggil dia ni bukan ma'rifah. Sama ada dia sesat ataupun kafir, antara dua je. Walaupun yakin dia 100%. Itu yang orang kata apa, jahil murakkab lah. Dia tak tahu bahawasanya dirinya tak tahu. Bahkan dia yakin dengan sesuatu tu, sedangkan sesuatu tu adalah benda yang salah dan dia tak tahu bahawa dirinya tak tahu. Dia kata ni pen ni, dia kata ini pen ni. Sedangkan benda ni salah, ni botol. Bahkan dia yakin kata ni pen. Dia tak tahu bahawa dirinya tu tak tahu. Baik. Sebab itu pentingnya ilmu yang benar lah, sifat 20. Supaya benar makrifah dia, keyakinan dia yang sebenar tu macam mana, dilandaskan kepada sifat 20, ilmu sifat 20. Baik. Syarat yang ketiga, an dalilin, mesti dengan dalil. Mesti apa? Mesti dengan dalil. Dikatakan seorang itu mengenal Allah Ta'ala, mesti kita kata yang pertama yakin 100%, yang kedua dengan kefahaman yang sebenar, dan yang ketiga mesti dengan dalil. Dalil apa? Dalil yang mudah bagi orang awam, masyarakat awam, iaitu dalil akal. Itu. Dalil akal. Kenapa dikatakan seorang itu ma'rifah, disebut sebagai ma'rifah, ini kenal Allah Ta'ala tu mesti dengan dalil juga. Contoh kita kata dengan dalil ni, misal dia kata satu orang tanya kepada dia, Allah Ta'ala ni wujud ke tidak? Kita pun kata wujud. Orang tu tanya balik pada kita, apa dalil Allah Ta'ala wujud? Kan? Apa dalil Allah Ta'ala ni wujud? Kita pun jawab, saya dengar Allah Ta'ala ni wujud ni daripada ibu ayah saya. Ataupun daripada ustaz saya kata Allah ni wujud. Saya pun tak tahulah nak cakap macam mana, dia kata. Kan? Tu dia. Dia tak tahu dalil. Maka kata para ulama, seorang yang dia yakin 100%, kefahamannya benar tapi tanpa dalil. Ni. Tanpa dalil. Maka majoriti ulama mengatakan imannya sah, cuma berdosa. Imannya sah tapi apa? Berdosa. Kerana dia tetap meyakini Allah Ta'ala tu Tuhan dengan kefahaman yang benar lah. Mana kefahaman yang benar ni kita kata dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak menyamakan Allah seperti makhluk. Tapi dalam nak menyatakan Allah tu Tuhan, dia tak tahu dalil.
Dia ikut-ikut dia dipanggil. Ikut-ikut. Maknanya iman taklid ni, iman taklid. Iman ikut-ikut. Itu dia. Maka kata para majoriti ulama mengatakan imannya sah tapi berdosa dia. Berdosa dia. Cuma ada qaul dhaif, pendapat yang lemah juga, ada pendapat jugalah walaupun lemah, mengatakan imannya tidak sah, maknanya kafir. Na'udzubillah min dzalik lah. Ini ada pendapat. Nah. Sebab apa kita kata mesti dengan dalil? Kerana bab akidah ni dia berkait dengan kepercayaan seseorang tu kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dia mengatakan, bagaimana dia i'tiqad, bagaimana dia pegang dalam hati dia bahawasanya Allah itu Tuhan dia. Dia tak boleh ikut-ikut macam fiqah. Kalau fiqah ni tak apalah nak ikut-ikut, tak tahu dalil pun tak apalah. Kalau kena tahu dalil, kalau wajib tahu dalil dalam fiqah ni naya kita daripada awal niat tu nak kena tahu dalil. Benda takbiratul ihram kena tahu dalil, kemudian Fatihah kena tahu dalil. Oh, kacau. Nah, dalam fiqah ni kita ikut. Kita mengaji Muniatul Musalli ke, Misbahud Duja, Syarah Safinah Najah ke, Muqaddimah Hadramiyah ke, Fathul Qarib, kita mengaji. Tapi kita nak mengaji itu, kita nak tahu hukum hakam ni, cara pengamalan saja. Tanpa kita tahu dalil pun tak apa. Yang penting kitab yang kita mengaji, ulama yang kita mengaji itu berdasarkan kepada kitab yang dah memang menjadi rujukan muktabar para ulama dalam mazhab Syafi'i kita. Kan? Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab hari ni kan ada orang dia kata kan kita kena tahu dalil ni. Bab ibadat kita ni, bab fiqah kena tahu dalil. Kacau lah, orang awam kena tahu dalil, semua dalil kena tahu. Nah, baik. Jadi dalam bab fiqah ni cukup dengan taklid, ikut. Tapi dalam bab akidah tak boleh ikut-ikut. Sebab itu kait dengan kepercayaan. Yang kita setiap hari sujud tu kepada siapa? Kepada Tuhan. Macam mana kamu kata dia Tuhan? Nah, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kerana itu kata para ulama mesti dengan dalil, walaupun dengan dalil ringkas, supaya kita keluar daripada daerah taklid, daripada daerah ikut-ikut, kepada keyakinan kita yang sebenar, yang kita mampu untuk isbatkan, pegang betul-betul dalam hati dengan kita punya kefahaman dan juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itulah adanya pengajian sifat 20 ni, supaya kita tahu dalil. Dan dalil yang peringkas sebagaimana saya katakan tadi, iaitu dalil akal. Baik. Tu mukaddimah lah nak. Tak masuk lagi. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di antara dalil-dalil akal yang membuktikan keesaan Allah Ta'ala pula, esa Allah Ta'ala ni dengan makna apa? Wahdaniyah. Ada sifat wahdaniyah Allah Ta'ala. Itu sifat esa Allah Ta'ala. Dengan makna esa ni apa dia? Esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada af'al, iaitu perbuatan. Itu dia. Nah, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan Allah. Macam mana kita nak kata esa pada zat tu? Esa-esa tu maknanya tak berbilang-bilang, ataupun dengan makna mudahnya tunggal, satu. Bolehlah mana-mana lah, kan? Macam mana kita nak kata Allah Ta'ala ni esa pada zat, dengan makna tidak ada Tuhan lain selain Allah Ta'ala. Maknanya tidak ada zat lain yang menyerupai zat Tuhan. Itu maknanya. Nah, itu esa pada zat. Esa pada sifat macam mana pula? Iaitu kita kata tidak berbilang-bilang sifat ni, dengan makna, ini saya ambil yang mudah je lah, nak pecahan dia ada dua. Ini saya ambil yang mudah saja untuk kita faham.
Esa pada sifat ni dengan makna kita tidak mengatakan ada sesuatu yang lain sifatnya sama seperti, hakikatnya sama seperti sifat Allah. Contoh kita kata Allah Ta'ala berkehendak, manusia berkehendak, sama-sama berkehendak. Apa beza dia? Itu dia. Maka kita kata walaupun lafaznya sama, Allah Ta'ala itu ada sifat maha berkehendak, manusia pun ada berkehendak juga. Walaupun lafaz sama, hakikatnya berbeza. Hakikatnya berbeza. Kehendak manusia itu kehendak manusia itu bukan mutlak, ada hadnya. Kehendak manusia itu arad, dengan makna perkara baharu, ada sifat yang baharu. Sebab zat manusia ni zat yang baharu. Makna baharu ni apa? Dulu tak ada, sekarang ada. Maknanya sifat kita ni dulu tak ada, sekarang baru ada. Bila dah ada kita, barulah ada sifat kita. Macam mana dulu kita tak ada, tiba-tiba sifat kita boleh ada? Oh, kacau. Beza dengan sifat Allah. Sifat Allah itu qadim, tidak ada mula. Kerana apa? Kerana sifat Allah Ta'ala itu berada pada zat yang tiada mula juga. Tiada permulaan bagi zat Allah Ta'ala. Sedangkan zat kita ni ada permulaan, maka sifat kita pun ada permulaan. Kat situ saja pun dah beza lah. Tiba-tiba dia kata apa? Tiba-tiba dia kata, oh si fulan ni sifat kehendak dia sama hakikatnya sifat kehendak Allah Ta'ala. Tak boleh. Boleh faham? Maknanya apa? Esa pada sifat. Iaitu kita tak mengatakan yang lain tu hakikat sifat tu sama seperti hakikat sifat Allah Ta'ala. Cuma lafaz sama tu tak apalah, hakikat tak sama. Tu tak apalah tu. Tu dia. Yang ketiga, esa pada perbuatan. Dengan makna apa dia? Tidak ada syirik pada perbuatan. Iaitu kita kata bahawasanya hanya perbuatan Allah Ta'ala lah yang memberi kesan. Hanya perbuatan Allah Ta'ala lah yang memberi bekas. Di sudut apa? Di sudut takfir. Kesan, bekas, takfir. Hanya perbuatan Allah Ta'ala sahajalah yang memberi bekas. Contoh apa dia? Contoh kita kata kita makan ubat kalau sakit. Maka bila kita makan ubat kerana sakit itu, hakikatnya yang mengizinkan kita ni makan ubat itu Allah Ta'ala, yang menjadikan ubat itu juga Allah Ta'ala, dan yang menyembuhkan kita itu juga adalah Allah Ta'ala. Itu maknanya. Itu dia. Kita ni cuma secara zahir usaha ikhtiar. Hakikatnya usaha ikhtiar kita itu pun telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dikatakan syirik pada perbuatan tu macam mana? Dia kata ubat ni lah yang sembuhkan, bukan Allah Ta'ala yang sembuhkan. Itulah maknanya. Itu dia. Ini secara mudahnya kita nak faham gitulah nak. Baik. Maka itu dikatakan sebagai wahdaniyah, maknanya mengesakan Allah Ta'ala. 3 elemen penting ni kena ada. Iaitu esa pada zat, mengesakan pada sifat, dan mengesakan pada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dia kata di antara dalil-dalil akal yang membuktikan keesaan Allah Ta'ala pula ialah bahawa apa-apa jua pekerjaan akan rosak jika ditadbirkan oleh 2 ketua yang masing-masing mahukan pangkat ketua itu menjadi haknya. Maknanya nak berkuasa mutlak lah, kan? Kerana dengan yang demikian akan timbullah perselisihan dan gejala-gejala hendak mengatasi satu sama lain. Itu dia.
Dia kata di sini dalil akal. Akalnya apa? Di sudut nazariyah, di sudut kita fikir. Nah, satu orang dia kata pada kita, Tuhan ni ada dua. Kita nak lawan balik dengan dalil macam mana? Dengan dalil Quran, kacau. Kan? Dalil akal, kita fikir, kalau Tuhan ni ada dua, Tuhan ni kuasa mutlak. Dia tadbir sekalian alam ni. Hancurlah alam ni. Kalaulah manusia ni pun ada dua bos satu syarikat, dua-dua ni ada kuasa yang mutlak untuk syarikat dia, oi, hancur syarikat ni. Gitu. Itu dalil akal, fikir. Itu dia. Nah, secara mudahnya gitu. Kalau dalam Malaysia ni ada dua Perdana Menteri, kan? Itu dia. Dua-dua dia ada kuasa yang mutlak, habis hancur Malaysia ni. Bukan kata Malaysia je, Menteri 9, dua menteri besar. Tu kalau dua, letak kalau 10 menteri besar macam mana? Kan? Kacau. Maka tak dinamakan menteri besar lah. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, sebab kalaulah ada, kita kata berbilang-bilang ketua tu, maka sudah pastilah akan apa? Masing-masing akan mengatasi antara satu sama lain. Satu syarikat ada dua bos, mana bos yang pertama ni dia mestilah nak mengatasi bos yang kedua punya pendapat. Bos yang kedua pun nak mengatasi bos yang pertama punya pendapat. Masing-masing berlawan. Siapa yang menang? Dia tu yang paling berkuasa. Tu dia, siapa yang menang, dia itulah yang paling berkuasa. Maknanya apa? Contoh kita kata bos A menang, dia lah yang paling berkuasa. Bos B tak berkuasa. Sedangkan bos B ni pun dipanggil bos juga. Kacau macam ni. Kalau kita kiaskan, kalau kita contohkan kepada bab Tuhan, kepada sudut ketuhanan, dua Tuhan, Tuhan A, Tuhan B. Tuhan A nak sekarang ni pagi, Tuhan B nak sekarang ni malam. Mana satu menang? Tuhan B menang. Sekarang ni malam. Maknanya Tuhan A tu kalah. Lemahlah Tuhan A. Baik. Sekarang ni kita kata bahawa yang A ni dia juga Tuhan, walaupun dia kalah. Maknanya apa? Bila kita meletakkan istilah Tuhan pada Tuhan A, maknanya apa? Dia ada sifat boleh kalah. Bila disebut Tuhan, maknanya apa? Ada sifat boleh kalah. Maknanya ada sifat lemah lah kita kata. Sebab apa? Dia kata yang A ni pun Tuhan, walaupun dia kalah, Tuhan juga. Kacau je ni. Maknanya apa? Tuhan ni boleh mempunyai sifat lemah. Maknanya apa? Walaupun Tuhan B ni menang, hakikatnya dia pun Tuhan, sudah pastilah ada sifat yang sama dengan Tuhan A, iaitu boleh ada sifat lemah. Sebab sama-sama Tuhan. Tu. Tu dia. Nah, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka benda ni mustahil sama sekali. Mustahil pada akal kita. Akal kita tak boleh terima sama sekali bahawa adanya Tuhan yang berbilang-bilang. Itu dia. Dia akan bawa kepada macam-macam lah. Kalau kita letak Tuhan ni berbilang-bilang, dia akan bawa kepada burhan tawarud, dia akan bawa kepada burhan tamanu' dan lain-lain. Itu perbahasannya panjang dalam bab akidah lah, kita tak bahas. Baik. Kalau ini boleh berlaku ketika berbilang-bilang ketua, maka apa pula yang akan berlaku kalau berbilang-bilang Tuhan? Ini akal fikir ni. Sedang sifat ketuhanan ialah kebesaran dan keagungan yang cukup sempurna. Itu dia. Nah, kita kata Tuhan ni dia bersifat dengan sifat kesempurnaan, kamalan. Tiba-tiba dia boleh lemah. Kacau. Maknanya Tuhan 2, Tuhan 3, Tuhan B, Tuhan C pun boleh lemah jugalah. Tak adalah sifat kesempurnaan hakikatnya. Hakikatnya apa? Semua itu bukan Tuhan. Senang cerita itu. Karena Tuhan dia mesti bersifat dengan sifat kamalat, iaitu sifat kesempurnaan. Itu dia. Nah, dan itu disebutkan dalam Quran apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalaulah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala,
maka sudah pastilah hancur langit bumi ni, hancur habis semua. Yang ni nak macam ni, yang tu nak macam ni, yang ni nak macam ni, yang ni tak nak dijadikan si fulan ni, yang Tuhan ni pula nak buat si fulan ni, yang Tuhan si pula nak buat setengah hanya si fulan ni, kacau. Tu dia. Nah, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itu kita kata dalil yang dibawa melalui akal kita dengan memikir. Sebab tu dalam Quran Allah firman apa dia? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Banyak dalam neraka jahanam ni jin dan manusia. Sebab apa? Mereka ada akal tapi tak fikir dengan akal. Maknanya apa? Masuk neraka tu sebab tak fikir dengan akal. Sebab tu dalam Quran kalau kita baca banyak disebutkan afala ya'qilun, kenapa kamu tak menggunakan akal? Afala tatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, kenapa kamu tak fikir penciptaan langit dan bumi? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, kenapa kamu tak tengok pada unta macam mana unta diciptakan, kenapa tak tengok pada langit macam mana langit ditinggikan, kenapa tak tengok pada bumi? Wa ilal ardi kaifa sutihat, wa ilal jibali kaifa nusibat, tak tengok kepada gunung ganang macam mana dipasakkan oleh Allah Taala, tak tengok pada bumi macam mana dihamparkan oleh Allah SWT. Kenapa tak tengok ni, kenapa tak tengok tu? Allah Taala menggunakan uslub tanya dalam Quran tu, bukan tanya saya saja. Nah, tu dia tanya di situ dengan makna tengoklah. Tengok saja kau. Bukan tengok saja, tapi tengok bawa kepada fikir bahawasanya hanya dialah Tuhan. Itu dia. Nah, maka ada golongan dia kata apa ni akidah ni guna akal. Kan. Kita kena guna Quran hadis jelah. Mana boleh guna akal? Macam tu, macam mana ayat Quran tu ramai orang dalam neraka sebab tak guna akal. Kacau juga tu nah. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kata apa? Kalau lah orang kafir tanya pada kita. Dia kata, Tuhan ni banyak. Kenapa kamu kata Tuhan tu satu je? Kita nak kata pada dia apa? Surah Al-Ikhlas kita nyata pada dia. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, dialah Tuhan yang satu. Itu saja ke? Dia kata apa ni? Dia sudah pasti kata apa ni? Katakanlah dia Tuhan yang satu. Saya tak tahu benda ni. Maka mesti kita gunakan dalil akal untuk berhujah dengan dia. Nah, kita pergi baca ayat Quran pada dia pun pening kepala. Nak pergi dakwah orang Kristian ke, ni nak pergi jumpa dengan golongan etis ke, kena pula golongan etis dia tanya boleh tak Allah Taala ni kan maha kuasa, boleh tak Allah Taala cipta anak dia? Sudah. Nah, kacau. Kita baca ayat lam yalid wa lam yulad, tiada beranak tiada diperanakkan. Dia pun pelik pening kepala. Nah, dia kena bawa kepada dalil apa? Dalil akal. Ini hujahan akal. Macam mana nak kata? Sebab tu kita kata bab akidah ni adalah bab yang mutabiqul lil waqi'. Maknanya dia berkait dengan realiti. Itu bab akidah. Berkait dengan kita mengisbatkan Allah itu sebagai Tuhan, itu kait dengan realiti. Bahkan kalaulah tak ada Quran, tak ada hadis, tak ada para nabi sekalipun, akal kita ni bila melihat alam ni sudah pasti kita akan menghukumkan dengan akal kita bahawa ada satu kuasa yang lebih berkuasa mengatur sekalian alam. Sebab tu kalau kita pergilah ke hutan tebal mana sekalipun, kita tengok orang yang tak pernah jumpa dengan manusia sekalipun, duduk dalam kawasan gua ke dan sebagainya, tak cawat pun tak pakai contohlah, dia mesti akan sembah sesuatu juga. Dia mesti akan kata ada semangat hutan, ni semangat air, contohlah. Kenapa? Fitrah dia, bahkan akal dia menghukumkan bahawasanya sudah pasti ada satu kuasa yang mentadbir alam ni. Tapi kita ni alhamdulillah sampai kepada kita Islam, sampai kepada Allah Ta'ala, sampaikan kepada kita Rasul,
Dibawa pula Quran, maka Rasul pun sampaikan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahui olehmu tiada Tuhan selain Allah. Baru kita tahu, oh, nama Tuhan tu Allah. Nah, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini, oleh itu ada sambung lagi kaedah akal ni, ataupun kita kata apa, dalil akal ni. Oleh itu kalaulah Tuhan berbilang dan salah satunya berkuasa penuh mentadbir dan mengurus, sudah tentu akan luput dan lumpuhlah sifat Tuhan yang lain. Tu dia. Maknanya apa? Bila dah satu tu yang berkuasa, yang lain-lain tak berkuasa. Tapi bila yang lain-lain pun kita letakkan dia sebagai Tuhan, maka hakikatnya yang berkuasa tu pun lemah juga. Sebab apa? Sebab dia pun Tuhan. Sama-sama istilah Tuhan. Nah, sebab tu kita kata Tuhan ni dia bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tak lemah. Tiba-tiba kita meletakkan Tuhan boleh lemah. Maknanya apa? Tuhan yang kuasa pada awal tu, hakikatnya dia pun boleh lemah sebab dia pun Tuhan. Sebab kita faham Tuhan boleh lemah. Kalau perlu Tuhan-Tuhan itu bersekutu, kan? Maknanya kita kata tolong menolong. Tuhan A tolong Tuhan B, kan? Sudah tentu akan luput dan lumpuhlah pula sebahagian daripada sifat-sifat ketuhanan masing-masing. Maknanya apa? Tuhan A tolong Tuhan B, Tuhan B tolong Tuhan A, saling bantu-membantu. Maknanya apa? Saling berhajat antara satu sama lain. Bila Tuhan saling berhajat antara satu sama lain, lemahlah Tuhan. Sebab bila sebut dia berhajat, dia memerlukan kepada yang lain. Maknanya apa? Untuk mengisi kelemahan dia, ya? Sebab tu kita dah baca Allahus Samad, qul huwallahu Allahus Samad. Allah Ta'ala ni As-Samadu. Apa makna As-Samad tu? Tak berhajat kepada yang lain. Itulah disebutkan sebagai kaya mutlak Allah Ta'ala. Kaya mutlak. Iaitu kaya mutlak ni apa? Tak berhajat kepada sesuatu, sedangkan segala sesuatu itulah yang berhajat kepadanya. Itu kaya mutlak. Maka tiba-tiba Tuhan ni berhajat pada sesuatu. Bila berhajat pada sesuatu, sudah pastilah dia yang pertama ada kelemahan, nak mengisi kelemahan dia. Yang kedua, bila kata berhajat pada sesuatu, maknanya apa? Dia memerlukan faedah daripada makhluknya sendiri. Dia memerlukan sesuatu faedah, ataupun kita kata imbuhan ke, ataupun apa namanya, kita kata apa-apa manfaat daripada makhluk dia sendiri. Maka ni mustahil. Umpama kita kata Tuhan cipta kita, lalu dia perintah kita untuk ibadat, kan? Adakah kita mengatakan Tuhan itu cipta kita, lalu dia perintah kita untuk ibadat tu dengan makna dia berhajat kepada ibadat kita? Kalau kita kata dia berhajat kepada ibadat kita, maka kalau orang yang taat, bertambahlah kemuliaan Allah. Kalau orang yang tak taat, tak ibadat, hilanglah kemuliaan dia, kerana dia berhajat kepada ibadat kita. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT akan luput. Dia kata sini luput dan lumpuhlah sebahagian daripada sifat-sifat ketuhanan. Bila kata kuasa mutlak, dah tak jadi kuasa mutlak. Kalau kita kata contohlahnya bumi ni, sama-sama buat bumi ni, sepatutnya Tuhan tu dikatakan dia ni berkuasa mutlak. Tiba-tiba Tuhan ni dia hanya setengah bumi sahaja berkuasa mutlak, setengah lagi dia tak berkuasa kepada setengah lagi. Maknanya apa? Hakikatnya dia bukan Tuhan sebab tak berkuasa mutlak. Itu dia. Sebab akidah ni kena faham, dan kita kena fikir dengan akal kita supaya benar kita ni menyatakan Allah tu Tuhan kita. Allah lah Tuhanku. Radina billahi rabba. Kami redha dengan Allah sebagai Tuhan kami. Redha dengan Allah tu dengan ilmu tu, dengan keyakinan kita yang betul. Itu dia. Masuk apa perbahasan tauhid pula lah. Baik. Itu dia. Perbahasan ni panjang lagi lah nak. Bahasan ni panjang.
Itu dia. Kalau satu je buat bumi pun dah lemah yang lain. Kalau sama-sama buat bumi pun lemah juga, dua-dua lemah. Sebab apa? Sebab yang ni tak kuasa atas ni, yang tu pun tak kuasa atas apa yang dia buat. Itu dia. Nah. Dia panjang ni bahasan dia. Dua qudrah dalam satu maqdur, dua athar dalam dua muathir pada satu athar. Tu panjang ni perbahasan dalam akidah. Nah, tu kita tak bahas panjang lebar lah. Kalau bahas panjang lebar kena buka kita akidah pula lah. Baik. Padahal dia kata luput dan lumpuhnya sifat-sifat ketuhanan adalah bertentangan dengan kesempurnaan, kebesaran dan keagungannya. Itu dia. Hilangnya sifat ketuhanan Allah Ta'ala tu tak panggil Tuhan. Tak bagi Tuhan. Kalau hilangnya sifat ketuhanan, dia bagi makhluk lah. Itu dia. Tambahan dengan ini nyatalah bahawa sudah semestinya Tuhan itu esa, tiada sekutu baginya. Inilah dalil kepada sifat wahdaniyah. Sebab tu dalil yang paling mudah para ulama letak apa dia? Baharu sekalian alam, ataupun adanya sekalian alam. Itu dalil yang paling mudah sekali. Macam mana kita nak kata Allah Ta'ala tu esa tak berbilang-bilang? Iaitu adanya sekalian alam ni menunjukkan bahawasanya Tuhan itu tak berbilang-bilang. Kalau Tuhan berbilang-bilang, nescaya hancur habis alam ni. Senang cerita gitu. Kan, itu paling mudah sekali. Tambahan pula wallahu alam. Ini panjang lah. Baik. Itu dia. Dia dapat sikit-sikit menjadi rana. Ini berkaitan dengan bab ni supaya kita faham betul tentang bab ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dalam kita nak menisbahkan atau mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Itu dia. Ada soalan lagi? Ada soalan? Ya. 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 Politik. Ya. Baik. Ya. Dogma. Islam. Baik. 3 soalan. Yang pertama, kalau dua-dua baik kan, dia kita kata di bahang apa politik kan. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, dia hukum pilih pemimpin ni kita kena faham dulu. Pada asal dalam bab muamalat ni adalah harus. Disebut dalam bab fiqh al-aslu fil asya' ibahah. Dia bab pemerintahan ni pun termasuk dalam bab muamalat. Asal pada satu perkara itu adalah harus.
Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana apa? Memilih pemimpin ni dia tak termasuk dalam rukunuddin, rukun agama. Sama ada rukun Islam, rukun iman atau rukun agama. Dia ada 3 rukun. Dia tak termasuk mana-mana rukun. Dan kita kata dalam bab memilih pemimpin ini juga, dia bukan di dalam bab usul akidah, tunjang akidah. Dia adalah dalam bab cabangan furu', yakni cabangan akidah semata-mata. Sebab kalau kita kata adalah usul tunjang, maka kalau kita tak pilih pemimpin, kafir lah kita. Tu tunjang akidah. Dah. Dia usul akidah ni kepercayaan kepada Allah, keimanan kepada Allah Taala, keimanan kepada Rasul, itu usul akidah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bila dia adalah masalah-masalah furu', ni masalah cabangan semata-mata, maka hukumnya adalah harus untuk memilih pemimpin. Dua-dua pemimpin tu baik. Kita kata dua-dua ni bagus, dua-dua ni soleh, dua-dua ni kita kata orang yang diketahui dia punya kebolehan dia dalam mentadbir negara dan sebagainya. Maka dalam bab memilih pemimpin ni kita ijtihad. Dengan keyakinan kita. Dan ijtihad tu pula mesti berdasarkan kepada dalil dan hujah. Jangan kerana kita ijtihad tu disebabkan satu berita yang kita pun tak pasti. Sebab bab politik ni kita kena tahu bila masuknya musim pilihan raya, yang ni serang ni, yang ni serang ni, kita pun tak tahu mana satu betul. Kan? Sebab tu disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam firman Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, bila datang kepada kamu satu orang mendatangkan berita, khabar dan sebagainya, fatabayyanu, maka selidikilah. Jadi jangan kita terus terima, ada kacau juga kan. Kadang-kadang sebab ini bukan parti saya terima terus. Yang ni parti saya, orang tu kata, saya takkan terima apa dia kata. Oh, kacau. Kalau gitu habislah kita. Sebab apa? Kita ada ketaksuban pada parti itu menyebabkan kita meninggalkan firman Allah, iaitu fatabayyanu, selidiki. Itu benda wajib. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takut-takut kita termasuk dalam golongan yang apa? Golongan yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Kan? Ijtanibudz dhann, inna ba'dadz dhann itsm. Kan? Wahai orang beriman, hindarilah kamu daripada sangka, kerana sebahagian daripada sangka itu dosa. Kita tak tahu benda ni betul ataupun tidak. Bila dah tak tahu tu, hati-hatilah. Takut-takut kita termasuk dalam orang yang berbuat dosa, kan? Ghibah ke, fitnah ke dan sebagainya. Maka tak boleh kita nak paksa orang. Kamu kena mengundi dia ni. Kalau kamu tak mengundi, kamu ni bukan Islam. Contohlah. Kalau kamu tak mengundi saya, kamu ni tak sokong Islam, pun payah juga. Kalau kamu tak sokong saya, kamu ni berdosa besar. Tak boleh gitu. Sebab ni bukan dalam bab usul akidah. Ini dalam bab furu'ul aqidah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kedua-duanya bagus, dipersilakan nak pilih mana satu. Dipersilakan nak pilih mana satu, silakan, tak ada masalah pun. Kalau itu bagus. Bahkan kita kata pada pendapat saya lah. Pada pendapat saya ni, kita tengok orang tu yang dia bagus pada sudut kebolehan duniawi dia. Dan dalam masa yang sama dia ada satu, kita kata apa, semangat untuk mempertahankan hak-hak agama ataupun maruah agama. Kerana bab politik ni dia berkait dengan bab pentadbiran, bab ekonomi, ya, bab kita kata sosio-budayanya, bab sosialnya, kemudian bab yang berkait dengan kita kata macam mana nak elokkan di sudut pendidikannya dan sebagainya.
Kerana itu kita kata bagi politik ada ahli dia. Bagi ulama, mereka ni bagi saya lah, mereka sepatutnya jadi orang yang natural, tengah-tengah. Tak masuk dalam parti A, tak masuk dalam parti B. Bukan bermakna mereka ni tolak politik, tak mesti. Dan bukan bermakna kalau saya kata begini, ulama' ni patut jadi tengah-tengah, bukan bermakna kita mengasingkan politik daripada Islam, tidak. Tetapi politik itu kita dah kata tadi, dia didasari dengan apa? Berkait dengan bab pentadbiran, berkait dengan bab ekonomi, berkait dengan bab pelancongan nanti, berkait dengan bab pendidikan, berkait dengan bab sosial budaya dan sebagainya. Yang semua itu memerlukan ahlinya. Sebab itu disebutkan dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kamu tak tahu. Sekarang ni bila kita kata seorang mekanik, kita nak pergi ke kedai kereta, tiba-tiba kita pergi tanya ke hospital, macam mana nak elokkan kereta saya ni? Oh, kacau. Serahkan pada ahlinya. Tetapi para ulama' tu berada tinggi daripada segala parti-parti politik. Dada agama, dada para ulama' itu lebih dijulang tinggi daripada parti-parti politik. Tidak seharusnya kita kata para ulama' ini mereka kita kata apa, seolah-olah berada dalam satu parti politik yang akan menyebabkan apa? Terhalang daripada dakwah. Takut-takut nanti ada fatwa ataupun ada perkara yang akan bias kepada sesuatu. Kita tak nak para ulama' ini dipegang oleh parti-parti tertentu. Bahkan kita nak para ulama' ini mereka boleh menegur siapa pun, memberi nasihat dan panduan kepada sesiapa pun. Itulah para ulama'. Nah, maka ini pada pendapat saya lah. Nah, sebab itu kalau tuan-tuan sendiri tengoklah, kalau contohnya ulama' ni duduk dengan parti ni, orang akan kata tu ulama' parti tu ulama' apa sesat tu. Nah, semata-mata sebab berlainan parti. Orang awam dia tahu apa. Bahkan akan turunnya martabat para ulama' tu dengan caci maki pihak lawan daripada parti yang lain. Sedangkan bab politik ni kita kata subhanallah, kita dah tahu bagaimana rencamnya, bagaimana kita kata lapangannya politik ini yang penuh dengan kita kata akhbarnya, penuh dengan berita-beritanya, penuh dengan fitnah-fitnahnya dan sebagainya, penuh dengan kita kata macam-macam perkara yang berkait. Tiba-tiba ulama' pula berada sekali dalam lapangan tersebut, kita risau. Yang pertamanya takut martabat ulama' tu sendiri dijatuhkan. Yang kedua, menyebabkan terhalangnya ulama' itu untuk berdakwah dengan lebih luas. Sebab ulama' ini menjadi panduan kepada masyarakat. Yang ketiga, akan menyebabkan ulama' itu terkadang mengeluarkan fatwanya bias kepada politik atau parti yang dia inginkan, yang dia bersama dengan parti tersebut. Kita tak nak ulama' bias. Kita nak ulama' yang boleh menegur dengan sebenarnya menggunakan Al-Quran, Sunnah dan juga kitab-kitab para ulama' kita, manhaj an-nabawiyah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita katakan para ulama' ni dia penasihat. Tempatnya lebih tinggi. Ya. Tarafnya para ulama' itu lebih tinggi daripada dada-dada parti politik, dan orang-orang ahli politik itu seharusnya sentiasa ditunjuk ajar oleh para ulama'. Sebab tu kita pergi mana-mana pun, saya dipanggil ceramah ke mana-mana pun, memang kita akan apa? Kita akan bawa mereka ni kembali kepada Allah. Kita akan beri tausiah, nasihat kepada mereka. Bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka panggil saya pun, mereka panggil, pernah ada panggil pun, saya kata kita buka kitab pengajian fardu ain ataupun apa, sekadar ceramah umum, tak ada kait dengan mana-mana parti politik. Walaupun ini parti A panggil saya, parti B panggil saya, tidak. Karena apa? Kita nak semuanya kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesedaran inilah mudah-mudahan pentadbiran yang mereka tadbir itu, mereka akan tadbir dengan ciri-ciri Islami yang ada pada diri mereka, hasil daripada panduan para ulama, para murabbi, para mursyid kepada ummah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia panjanglah pula kan soalan pertama. Soalan kedua,
Dia kadang-kadang ni kita kata unsur ketaksuban ni membawa kepada isu politik ni perkara cabang. Disebabkan taksub menyebabkan kita menjadikan isu politik ni sebagai perkara usul dalam akidah. Terjadi tak pada hari ini? Terjadi. Seolah-olah orang yang tak sokong kita dikatakan menentang agama Allah Ta'ala. Orang yang tak sokong kita seolah-olah menentang Rasulullah SAW. Sedangkan perkara ijtihad. Macam mana kita nak tahu dia ni menentang Allah Ta'ala ke tidak? Nah, ini perkara ijtihadi semata-mata. Perkara yang berkait dengan bab keduniaan, ijtihad duniawi, yang mana kita katakan di sini tidak boleh kita nak masukkan dia ke dalam bab usul, dalam bab akidah. Kadang-kadang tu sampai ke tahap kita kata ada fatwa-fatwa ni yang mengatakan tidak boleh solat di belakang orang serupa parti ni, nanti tak sah solat. Tak boleh makan sembelihan dia, nanti tak sah sembelihan dia dan sebagainya. Subhanallah. Nah, kalau masuk parti saya, maka itu dengan makna dia masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, kacau ni. Ada tuan-tuannya baru-baru ni. Kita dengar satu video daripada satu, subhanallah, dia ulama duduk dalam satu parti, subhanallah. Tetapi tak boleh nak mengatakan masuk parti ini dikira sebagai masuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Maknanya kalau parti yang lain, orang tu bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Apatah lagi yang bebas, kan? Kalau bebas ni pluralisme ke apa? Nah, subhanallah. Tak boleh kita nak sampai ke tahap itu. Ya, sehingga kita menyatakan bahawa kalau tidak menyokong maka berdosa besar dan sebagainya. Tidak. Ini semua adalah ijtihad yang terpulang kepada kita dengan kita melihat, dengan kita menilai mana yang terbaik di sudut kebolehan dia, golongan profesional yang memang mereka ini lebih layak untuk berada di dalam landasan politik. Dan juga dalam masa yang sama kita melihat bagaimana sifat dan akhlak mereka di sudut agamanya, macam mana dia mengamalkan agama dia dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan para ulama pula membimbing mereka, maka itulah yang akan menjadikan mudah-mudahan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tak nak adanya pengembangan tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah ni apa dia? Iaitu golongan yang menjadikan ijtihad politik tu sebagai bab akidah. Tak sokong ni maka dia ni kafir. Tak sokong ni maka dia ni sesat. Tak sokong ni maka dia ni bukan Islam. Tak sokong ni maka dia ni musuh Islam. Tak sokong ni maka dia ni musuh Allah. Bukan. Dalam bab mengkafirkan orang ni bab yang besar, tuan-tuan. Dalam bab tauhid, kalau kita mengaji tauhid, mengkafirkan seseorang itu bab yang besar. Mengkafirkan ahlul qiblah. Bahkan disebutkan 72 golongan itu sekalipun kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Sehingga kan para ulama kita mengatakan, kalau kita tersalah mengatakan 1000 orang kafir itu sebagai Islam, lebih elok daripada kita mengkafirkan seorang Islam. Kita tersalah, kita tengok 1000 orang kafir itu, kita tahu ramainya orang Islam. Tersalah tu, tak apa lagi kata para ulama, lebih elok lagi daripada kita mengkafirkan walaupun satu orang Islam. Subhanallah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, debat politik ini sekejap kita kata mengatakan, bahkan ada golongan yang mengatakan kalau sokong ni maka dia sokong kekufuran, kerana dalam tu ada orang kafir dan sebagainya. Kita kena faham, kita ni negara majmu'. Kita ni negara yang berdasarkan kepada kewarganegaraan bangsa. Beza dengan zaman Rasulullah SAW, zaman khilafah, itu kewarganegaraannya itu menurut kepada bab agama. Sebab itu dikelaskan. Okey, kalau orang Islam, keistimewaan dia begini. Kalau bukan Islam begini. Tapi kita ni negara bangsa. Nation of state, kan? State of nation, kan? Kita ni negara bangsa. Bila negara bangsa dan masing-masing berkongsi kuasa, maknanya apa? Pakatan ni pun ada ni, pakatan ni pun ada orang kafir, sama-sama ada orang kafir. Maka adakah kalau kita nak kata orang ni sokong pakatan ni, maka dia ni sokong kekufuran ni. Yang ni pun sama juga. Yang ni pun sokong ni pun sokong kekufuran ni, kacau.
Dia prinsip dan dasar parti itu tak boleh kita nak samakan dengan pakatan. Orang masuk bab politik pula nak. tapi ini secara benda yang isu yang patutnya kita beritahu lah. Nah, kadang-kadang disebabkan pakatan dia kata prinsip dan dasar parti ini adalah menyokong kepada kekufuran. Tak mesti, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Kerana kita ni adalah negara bangsa. Ya. Hari ini orang kafir duduk dengan si A. Akan datang orang kafir tu yang kita dok kata, yang kita dok marah tu pula duduk dengan kita pula. Ha? Akan datang pula duduk dengan orang lain pula. Gitulah politik. Strateginya nak dapat negara macam mana kalau tidak ada penggabungan sebegitu rupa. Satu kita kata jangan masuk dalam bab akidah. Nah, sehingga bab kita bila kata begini mengkafirkan orang dan sebagainya, sebab tu kita kena pentingkan ya, di sudut dakwahnya ya, di sudut kita membantu ya, mereka-mereka ya, para alim ulama, itu yang paling penting. Kita bantu mereka untuk mereka ni jumpa dengan seluruh umat, para pemimpinnya, kemudian daripada golongan marhainya dan sebagainya, semua kita jumpa. Supaya apa? Supaya semuanya dapat kembali memahami agama dengan sempurna dalam hidup mereka. Daripada situlah mereka dapat didik kehidupan mereka ini dengan pelaksanaan agama yang sebenar. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nak bahas panjang lebar tu panjang lagi. Zaman Nabi adanya Darul Islam, adanya Darul Harbi, adanya Darul Mu'adah. Itu semua konsep-konsep yang dengan zaman kita sekarang ni tak sama. Kita ni demokrasi berparlimen. Tetapi kita ada kita punya step di dalam mengurus tadbir sesuatu perkara. Ya, kita ada badan kehakiman kita ada kemudian majlis raja-raja, kemudian kita ada menteri-menteri, barisan menteri, jemaah menteri dan sebagainya. Bukan senang kita nak melepasi suatu had kuasa kalau seorang tu dilantik menjadi ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Ya. Bukan senang kita kata kalau naik ni habislah negara kita jadi negara kafir. Tak mesti. Sebab kita ni satu-satu ahli dewan ataupun ahli parlimen dia tak boleh melanggari daripada had kuasa dia. Kerana apa? Kita ada had kuasa yang tertinggi, kita ada majlis raja-raja kita lagi. Nak melepasi setiap sesuatu tu perlu lalui jemaah menteri, perlu lalui lagi badan kehakimannya dan sebagainya. Ini kita kata kaedah dan proses yang saya rasa tuan-tuan semua maklum. Nah, maka insya-Allah setakat ni sajalah tuan-tuan. Kalau dua-dua tak baik, mana kita nak pilih? Nah, adakah wajib kita pergi mengundi juga? Kata kaedah dalam kaedah fiqh, akhaffud dararain. Akhaffud dararain ni apa? Ambil yang paling kurang mudarat. Tengok saya pun tak tahulah, nampak dua-dua mudarat. Dua-dua mudarat. Adakah wajib? Tak wajib pun. Tak ada masalah sebab dia bukan usul akidah. Itu kait dengan ijtihad dia. Nah? Jangan taksub juga lah. Itu sahaja. Ya betul. Nah, ini bukan berkait dengan usul. Kalau kait dengan usul akidah, ya wajib. Wajib. Kalau tak pergi dosa besar. Tapi masalahnya dua-dua tak baik. Kita nak pilih mana? Dua-dua nampak minum arak, yang ni minum arak, yang ni pun minum arak. Contoh ni secara zahir nak kata tak baik tu secara zahir. Tak boleh kita dengar orang cakap. Oh, tak boleh. Nak kata dua-dua tak baik tu kerana zahir kefasikan. Tapi macam mana kalau contohnya satu orang ni tiba-tiba dia ni YB, dia ni calon. Ya, dia ada calon A, calon B. Calon A dengan calon B ni ataupun calon A saja dia pergi masjid contohnya. Yalah kita kata musim dah raya kan. Masjid pun pergi doa dia lama, contohlah kita ini saya tak ada nak kata apa-apa. Tapi apabila dulunya zahir kefasikan, tiba-tiba terzahir pula seolah-olah ada isyarat taubat, maka tak terpakai kefasikan yang dulu. Nah, tak terpakai kefasikan yang dulu. Sebab itu dalam bab wali, nak jadi wali, nak menikah anak orang, nak menikah anak dia. Kalaulah dia ni zahir kefasikan, dia ahli minum arak, ahli judi dan sebagainya. Macam mana dia nak jadi wali? Tak boleh, dia fasik. Cara dia macam mana? Cukup dia ni isytihar taubat. Jadi wali. Nak masuk Islam, nak kahwin sekalipun. Orang tu nak masuk Islam. Kita tak tahu sebab apa. Dia ni sebab nak kahwin ke ataupun sebab memang betul-betul nak masuk Islam. Tak perlu tanya dah. Ini contohnya lah. Maknanya apa? Kalau zahir pada kita
Zahir pada kita dia ni seolah-olah ada isyarat taubat, maka tak boleh kita nak menyatakan kefasikan dia yang dulu. Nah. Itu dia. Dan apa namanya, yang ketiganya, kalau kita duduk di negara kafir, nah, kita nak pilih yang mana, sama juga. Kaedah dia akhafud darurain, pilih yang kurang darurat. Kurang darurat, kurang mudaratnya. Tak ada masalah pun. Nak pilih antara dua, yang mana? Kalau kita tengok, mungkin kadang-kadang ada di kalangan orang kafir ni dia boleh jaga maslahat orang Islam pun ada juga. Macam mana yang berlaku Raja An-Najasyi menjaga maslahat para sahabat yang hijrah pada kali pertama. Akhirnya Raja Najasyi itu masuk Islam. Nah, kita tengok balik sirah bagaimana disebutkan dalam sirah Syekh Mubarak Furi, bagaimana Nabi SAW buat piagam Madinah, Nabi SAW buat perjanjian dengan golongan Nasrani Najran, Nabi SAW buat perjanjian Hudaibiyah. Banyak perjanjian Nabi SAW tu kita kaji balik, kita tengok balik, dan kita kaji balik sistem Nabi SAW dengan sistem kita adakah sama. Sistem negara bangsa dengan sistem negara yang berpaksikan kepada agama, itu sahaja dah beza. Sistem demokrasi dengan sistem khilafah, itu sahaja dah berbeza. Maknanya hukum jadi berbeza. Tak boleh kita nak samakan. Jadi benda ni perlu diteliti. Nah, jangan kita bermudah-mudah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nadratan wahidah wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa 'allimuna bihi wa yuballighuna bihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.